pergi ke hulu, mencari keli. Mudik dihiling seikan tenggiri. Macam mana kita nak ke Putrajaya kali ini? Hantu dan orang mati menjadi pengundi. Pergi ke hutan mencari landap. Tersadung kaki tumbang ke bumi. Harimau jantan lagikan kita jinak. Ini kan pula si ular lidi. Takbir. Tuan Guru Nek Aziz, anak Puan Nikmat, rumahnya di Pulau Melaka. Undi PAS, insya-Allah boleh rahmat. Undi UMNO boleh celaka dan laka. Kita mulakan dengan patut. Ladies and gentlemen, sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Suruh makan, kita makan. Suruh mengundi, Pakatan Rakyat, kita tahu. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Keluar barisan, keluar UMNO ramai-ramai. Lama sudah kita kena tipu. Kita bagi awak kampung. Ladies and gentlemen, so itu mukadimah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmadu na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, sesungguhnya kerajaan ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Allah tumbang, Allah jatuh daripada sesiapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan sesiapa yang Allah kehendaki, dan Allah perhinakan sesiapa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya kekuasaan itu segala-galanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan la tabauk, walakin ba'adat alihimus suqqa." Sesungguhnya perjuangan kita ini jauh, bukan satu benda yang hampir. Sekiranya hampir, sekiranya dekat pelayaran itu, maka sudah tentu ramai yang akan bersama dengan kita. Hari ini pilihan raya, besok menang, maka besok sudah jadi YB, maka jadilah Tokyo Balak. Boleh dapat PPRT, boleh dapat RMT. Maka tuan-tuan, bukan kita yang berada dalam dewan ini. Ramai puak sana akan bersama dengan kita. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum matadhum ba'thahu wa dawra wa zuzilahat hatta yaqul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Apakah kamu dibiarkan sahaja masuk syurga, sedangkan belum datang ujian-ujian, kesengsaraan, penderitaan, tindasan, seperti mana orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Sehingga berkata Rasul dan orang-orang yang beriman, bilakah nak datang pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat hampir. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamu Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamu al-kadzibin." Apakah kamu dibiarkan sahaja mengatakan kami ini sudah beriman, sudah hebat, sudah kuat berjuang dengan PAS, sudah 40 tahun, sudah 12 tahun, selesa duduk dalam tekon.
Selesa naik kereta, kena uji dari Keningau ke Sandakan, tak tahan dah. Jalan berlubang macam pipi Syahrizat, jalan berbombol macam rambut Rosmah. Woi, mana YB Barisan Nasional dan UMNO, tidurkah kamu? Tidak pernah diuji. Hebatlah kata kita dalam perjuangan. Sahabat-sahabat kita kasih sekalian, saya membaca surah-surah ini supaya kita dikentarkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut akan ayat Allah, apabila dikatakan hak Allah, apabila dikatakan ini perjuangan, mereka tidak sedikit pun gerun dan gemetar, tidak sedikit pun bimbang. Malahan mereka terus menyatakan, nak jadi apa jadilah, kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang beriman. Mereka maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang tidak terlalu. Apa dia? Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kamu berjuang di atas jalan dengan diri kamu, dengan harta kamu. Bukan minta harta orang lain, bukan minta diri orang lain, bukan arah orang lain. Dengan harta kamu, dengan diri kamu, maka akan diampunkan seluruh dosa-dosa kamu dan diletakkan kamu di dalam suatu surga dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kamu kekal di dalamnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah menyatakan lagi, innama walikumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raji'un wa ma yatawallahu wa rasulahu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya wali kamu, wala kamu, yaitu Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman di kalangan kamu. Orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat. Siapa ambil Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman ini sebagai pimpinannya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya parti Allah yang akan mencapai kemenangan tersebut. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, yang saya hormati, Fadil yang cukup saya hormati, Tuan Haji Hamzah Abdullah di Malang Putrajaya PAS 1 Negeri Sabah, Makan Putrajaya Negeri Sabah, orang yang mengasah PAS Negeri Sabah. Yang mana Tuan Haji Hamzah ini, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, satu sekolah dengan ibu mertua saya, Dayang Nur Gayah binti Pangeran Muhammad Saleh. Satu ketika saya dikirim oleh Tuan Haji Hamzah waktu pulang dalam program di Sandakan ini juga, kami bersama makan telur penyu. Maka saya menyebut, ni sahabat saya bagi ni mak. Saya panggil dia mama. Siapa dia? Saya kata Tuan Haji Hamzah di Sandakan. Tuan Haji Hamzah yang macam Arab-Arab sikit itu, yang dari dia luar-luar sikit itu. Yang dia sebut, dia kata macam Arab sikit. Saya kata dia, itulah orang dia, handsome orang dia. Mama, kawan mama apa itu? Saya kata, macam mana mama kata kawan? Dulu kami belajar di sana. Waktu dia nak berdating dengan isteri dia itu, mama lah bawa isteri dia. Dia baca lubang itu. Isteri Tuan Haji Hamzah kawan baik dengan ibu mertua saya. Maka naik ke atas, supaya makan di bawah. Ditunjukkan gambar-gambar sewaktu mereka berada di ITM dahulu. Yang saya nak sebut bukan isu itu. Yang saya nak sebut ialah mertua, mama saya bilang, Tuan Haji Hamzah ini cita-cita dia menjadi Perdana Menteri. Apabila cikgu tanya, persyaratannya apa cita-cita, dia lain daripada orang lain. Cita-cita dia Perdana Menteri. Persyarat pun terperanjat. Tapi sungguh dia kata, hari ini dia terus berjuang dengan PAS. Begitulah cerita sedikit latar belakang Tuan Haji Hamzah yang saya kenali daripada ibu mertua saya. Alhamdulillah, beliau berada bersama dengan kita dan saya cukup menghormati dan menjagani kerana beliau mengasah dan seusia dengan isteri saya 25 tahun. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, yang saya hormati, Cikgu Abdul Wahid Rafai yang merupakan
yang di-Pertua PAS kawasan Sandakan dan seluruh ahli jawatan kuasanya, Ustaz Wan yang membaca doa tadi, saudara sahabat saya, saudara Ramlan, Al-Fadhil Ustaz Zulwaqar yang merupakan setiausaha penerangan PAS Negeri Sabah dan merakat setiausaha persiangan, seluruh jentera, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, pimpinan ulama, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz, guru-guru yang saya kasih, yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama melapaskan Alhamdulillah. Pagi ini kita jumpa dalam arti kata disebut di sana muktamar PAS kawasan Batu Sapi dan PAS kawasan Sandakan. Batu Sapi berusia 3 tahun, Sandakan berusia 22 tahun. Tuan-tuan, pertemuan kita ini penting. Kerana pertemuan kita ini adalah merupakan pertemuan hari raya. Kita sebut hari kebesaran. Kita berhimpun seluruhnya untuk bertemu dan bersua muka dengan pimpinan. Hari ini merupakan hari muhasabah, hari bedah siasat. Kalau disebut muhasabah, bedah siasat, bertanya, bersoal jawab kepada pimpinan yang berada di hadapan. Khususnya ahli jawatan kuasa PAS kawasan. Maju, mundur atau sebaliknya. Kalau maju, kita teruskan kemajuan. Kalau mundur, kita bagaimana nak bangun? Kalau statik, bagaimana kita nak gerak? Ini penting. Masa inilah tuan-tuan nak tanya. Jangan hari ini datang, aku cadang nak cakap, aku cadang nak cakap. Bila sampai di rumah tersebut begitu. Jangan hari ini tanya, apa nak buat? Nak majukan PAS Sandakan ini, nak majukan Batu Sapi ini. Kita nak menang pilihan raya. Gendang pilihan raya sudah pun berbunyi. Di sana sini disyarahkan oleh Najib Tun Razak, disyarahkan oleh Muhyiddin Yassin dengan seluruh jenteranya, asyik-asyik BR1, BRN 1 Malaysia. Maknanya bagi duit 500, bagi duit 100, PPTN, macam-macam isu yang dimainkan dalam media. Kita bagaimana nak menang di Batu Sapi, di don-don yang bakal kita tandingi pada kali ini. Jangan hari ini kita masuk pilihan raya hanya sekadar untuk kita tak hilang deposit. Ayat itu kita tidak mau dengar. Kita mau dengar hari ini, tuan-tuan, angkat Tuan Haji Hamzah sebagai yang berhormat di Batu Sapi bagi kali ini. Bukan lagi dia hilang deposit, bukan lagi dia mempertahankan deposit kali ini. Maka bila kerja itu nak dibuat, maka kita perlu bersungguh. Maknanya kalau main bola, kita main bola dengan latihan untuk menang, bukan main bola dengan latihan untuk tidak menang. UMNO dan Barisan Nasional tidak boleh harap lagi tuan-tuan untuk bawa Islam, untuk mentabakkan Islam di bumi ini. Di Sandakan tidak ada JAKIM. Di Sandakan hanya ada JAIS, JINIS. Bukan JAIS itu, JINIS yang ada di Sandakan ini. Tuan-tuan nak harap siapa? Nak harap Abang Jamil? Abang Jamil tak boleh harap. Nak harap Kak Siti Masita? Tak boleh harap. Siapa tuan-tuan nak harap? Masita, kening Masita itu. Halus kening Masita. Macam siapa? Macam Zian Aziz. Boleh harap. Abang Jamil, orang kata duit bagi ambil. Abang Jamil yang kebas. Mana boleh harap? Ini nak harap Islam. Nak harap Najib. Najib lagi teruk tuan-tuan. Sebelum dia masuk rumah yang dia ada sekarang di Putrajaya, waktu itu Pak Lah Badawi bersama dengan jin, satu-satu manusia yang jin yang nampak di dunia ini, isteri Pak Lah Badawi dengan jin Samsudin. Benda yang tak nampak ni namanya jin, jannah, jinin, janin. Ini tak nampak. Syurga tak nampak, janin lepuk tak nampak. Yang nampak jin ni sekarang ni, jin Samsudin dengan isteri Pak Lah Badawi. Waktu mereka masuk ke Putrajaya menggantikan Dr. Mahathir dan Siti Rosmah, tuan-tuan, agaknya dia cakar dinding itu. Bila masuk pula si Rosmah Mansur, tuan-tuan, renovate rumah dia 77 juta. Renovate rumah dia 77 juta. Ni duit rakyat habis. Saya nak ulang isu PPTN yang dikatakan kalau hapus PPTN, oh, nanti macam mana nak belajar? Kalau wujud visual, macam mana nak bagi duit? Ini makhluk hayun semua ni tuan-tuan. 77 juta renovate rumah dia. Cicin Rosmah 24 juta. Jambu Rosmah setiap kali dia pergi fashion RM5,000 tuan-tuan. RM5,000. Kalau sebulan 10 kali RM50,000. Dia kata duit tak boleh, kata dia Najib.
Tak boleh guna kata Mahathir untuk apa PPTN. Tak boleh naik gaji rakyat. Kaki tangan kerajaan. Nanti bankrupt dan muflis negara. Dia mengatakan begitu. Mengguna untuk mereka tak apa. Siapa dia? Tajuddin Ramli. 589 juta dibagi percuma saja kepada Tajuddin Ramli. Rakyat dibagi RM500. RM500 bahagi 4 tahun. Setahun RM125. RM125 bahagi 12 bulan. Sebulan RM111.48 sen. RM11.48 bahagi 30 hari. Sehari jatuh 33 sen. Ini tuan-tuan mainan mereka. Ambil akor jadi penasihat kepada Barisan Nasional. 70 juta setahun dibayar. Tuan-tuan. Tadi kita sebut lagi. Gelar Rosmah. Berapa juta? Hempet Rosmah. 636,000. Pergi tidur di Dubai. Kita tahu 126,000 satu malam tidur. Kita selalu buat gurau. Agaknya dalam tu ada akuarium. Maka bila masuk Najib dengan dia, oh ada akuarium tengok. Lalu ikan Bontal Tenggiri. Oh ikan tenggiri lalu. Lalu pula ikan apa? Sebut teruslah ikan buntal. Ikan buntal pun tengok dia. Hei sama kita dia. Ini tuan-tuan, mereka ini menghabiskan duit rakyat. Anak buat tadi saya. Okey, sebut lagi tu kapal selam yang berada. Kapal selam Puaka yang berada di Sepanggar itu. Disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim secara jelas dengan ideramnya supaya disaman. Anwar Ibrahim minta diri disaman. 546 juta rasuah dan berlaku kes kematian angka tu ya. Sehingga hari ini tak berlaku kes pembicaraan yang menyatakan ada pihak yang terlibat dengan Najib dan sebagainya. Bila sebut terlibat Najib, bila sebut Najib suruh turun ke mahkamah, dia tak mau pergi. Dia gunakan peguam, gunakan majlis peguam. Tuan-tuan, ini negara kita. Pergi lagi, apa lagi isu saya nak sebut dalam negeri ini. Dalam negeri Sabah, buat jalan Kalabakan. 1 bilion tuan-tuan jalan Kalabakan. Kalabakan pergi sedekah 1 bilion. Bukan RM1. Kalau 1 bilion, Tuan Haji Hamzah beli ayam, lepas di bandar sedekah, kita berjalan atas ayam. Tiba-tiba kata di Saziman masuk, oh 1 bilion yang kita buat ini, dia kata, syukur, Alhamdulillah. Siap jalan Kalabakan ini sebelum tarikhnya. Mabuk pek kuda kan dia. 1 bilion. Apa yang boleh lalu? Kereta kebal pun tak boleh lalu. Mereka menterdarah duit rakyat. Mereka melantak duit rakyat. Bila sebut nak bagi pada rakyat, tak boleh. Tuan-tuan, saya nak sebut lagi dalam majlis ini. Di Tenem sana, namanya Rahmah Jan Sulaiman Khan, Ketua Wanita UMNO. Di Tenem, saya tembak dia ni. Kekayaan yang dia miliki, kita muslimat tak pernah rasa benda ini. Dia ada galeri simpan apa? Beg tangan. Dia ada galeri simpan kasut-kasutnya. Masuk dalam Astana, program Astana Anita Sarawak. Dia mengatakan ini beg tangan saya hanya satu dalam dunia. Ini daripada Itali. Cuba bayang. Itu beg tangan saya berasal daripada Berlin. Hanya satu saja dalam dunia, saya yang pakai. Harga ratus-ratus ribu tuan-tuan. Itu nama dia Rahmah Jan Sulaiman Khan, Ketua Wanita UMNO di Tenem. Kita yang berada di negeri yang kaya raya ini tuan-tuan, negeri Sabah ini, saya masuk isu ini. Negeri Sabah yang kaya raya ini, sebab itu pelabur tidak datang ke negeri Sabah. Kenapa tidak datang? Bagaimana mau datang ke negeri Sabah? Blackout, SESP, sentiasa engkau selalu blackout. Tuan-tuan, di negeri Sabah, dia blackout 1 tahun 2,000 kali lebih. Di sebenarnya baru 22 kali. Ini saya dapat fakta ini. Dalam Dewan Pemuda telah disebut pada ini. Dan isu ini bila kita letupkan, semua media main. Semua orang cari kita. Jalan raya di Sabah berapa diturak? Di malam publisir tetap. Dewan Pemuda, kalau masih ingat. Pemuda kena hafal ini. Tadi YDP mengharap 2-3 kali ucapan dia menyebut tentang pemuda. Nanti saya ulang pasal pemuda.
Tuan-tuan, di Sabah jalan rayanya diturap hanya 6,000 kilometer sahaja. Cuba tuan-tuan bayang, 6,000 kilometer. Nak datang daripada Terengganu ke sini berapa ratus kilometer. Yang diturap 6,000 kilometer sahaja di sana. Macam mana pelabur nak datang? Apa itu pelabur? Pelabur ni maksudnya kilang-kilang elektronik. Samsung ke? Nak mari ke sini, nak buat kilang TV, nak buat kilang peti ais ke? Icebox. Mana dia mau datang? Bila sebut saja Sabah, tidak boleh. Kau bayang, kemarin saya pergi KFC. Mau beli itu KFC. Mau hantar anak pergi ke MRSM. Masuk saja bergum mereka. Saya kata, adik apa macam ni? Inilah pakcik, masalah di sini selalu begini. Dia pun kata. Saya kata, kau orang semua ni pengundi ke tidak? Terus hentam saja macam tu Haji Hamzah. Ramai orang di belakang. Kamu orang semua jangan undi Barisan Nasional. Ini Barisan Nasional, bohong rakyat, tipu rakyat. Saya sebut dulu, ha? Barang naik, berapa naik, bila naik, banyak naik, bila-bila boleh naik. Negara-negara. BN kan? Boleh apa lagi itu? Ulang balik. BN barang naik, BN bila naik, BN baru naik, BN bila-bila naik, BN banyak naik, BN buat apa naik-naik? BN buang gaji, BN bengkak negara, BN bengkak negara. Ini semua BN. Boleh dia blackout begitu. Siapa nak datang melabur di Sabah? Anak-anak Sabah pergi kerja di Semenanjung. Tidak ada program yang berbentuk pendidikan untuk melahirkan pekerja-pekerja, peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat negeri Sabah. Bangga UMNO meneruskan pembangunan. Pembangunan tiada apa. Saya sebut kasar sini tuan-tuan. Sebab kita nak melihat negeri ini bangun dengan baik. Jangan untuk mentadabah dia je yang kaya. Rakyat dibiarkan begitu saja. Di bumi persiangan, tempat saya tuan-tuan. Persiangan. Apa dia? Bank tak ada tuan-tuan. Pejabat poh tak ada. Balai poli tak ada. Balai bomba tak ada. Apa lagi tak ada? Pusat kesihatan ataupun hospital tak ada. Kalau keluar ini saya bilang. Apa siapa kena tu dia lancar juga cakap ni. Geram tuan-tuan ini. Jalan raya tak ada. Elektrik tak ada. Air tak ada. Air free. Air hujan dengan air telaga. Air sungai. Hidup di bumi persiangan ni tuan-tuan macam di hutan. Tuan-tuan bayar hutan lah, apa ada di hutan. Kesian orang kampung tuan-tuan. Apa di sana? PBRS 30 tahun. 30 tahun. UMNO di Sabah 17 tahun. Sabah Merdeka 48 tahun. Bukan kemarin. Sama dengan usia aku. 3 tahun lagi lah. Sekarang ni 45. Begitu keadaan negeri Sabah tuan-tuan yang kaya. Hak tuan-tuan. Dia minta darah, dimakan. Habis tanah-tanah NCR. Diambil di negeri Sabah tuan-tuan. Siapa nak bangkit? Aku geram. Tak tahan sudah tengok. Kau bilang Semenanjung, Melaya, hentam sajalah. Kalau nama isu Melaya, kerana isu Semenanjung, aku kira, aku buat ni nak cari pahala, tangkap kau, tangkap saja. Pergi demonstrasi di Peringkat Awal. Di mana? Di pejabat daerah Sok. Nak cerita sikit dalaman ini. Polis kepung sampai 6 kereta. 6 kereta kepung polis dengan orang kampung yang datang dengan keadaan tak bersenjata, bawa kena tentang. Nak pergi saman Forest di pejabat daerah Sok. Adanya apa nama dia, mahkamah anak negeri di sana. Orang kampung datang, aku bawa ramai-ramai berdemonstrasi lah, lebih kurang sikit. Mari polis kepung nak tangkap aku. Tangkap. Dia kata tak boleh siap. Kalau tangkap ni tak boleh, undang-undang tak boleh tangkap. Cuma boleh letak ke tepi. Tak mau tangkap. Saya kata tangkap saja, boleh nama saya naik sikit. Tak boleh. Tamu kan. Akhirnya bawa saya pun pergi balai polis Peningau. Sampai balai Peningau, aku tagi pula mereka. Kena berani sikit tak? Kalau anak muda tak berani, biar orang tua berani. Jaga Wahid, biar orang tua ni. Abang Suat, biar orang tua buat kerja. Orang muda tak mau buat, biar orang tua buat. Pergi ke bangunan Indopress pula, bawa orang kampung daripada seluruh Sabah. Kenapa? Tuan-tuan, orang Sabah, rakyat Sabah tak ada tanah lagi. Nanti consumer right ini tak ada lah. Peguam negeri sudah menyatakan Sabah sejak tahun 1930 tak ada lagi tanah NCR. Bermakna tak ada maksud dia itu, tak ada maksud dia itu ialah tanah sudah menjadi CL, tanah sudah jadi NT.
boleh toke-toke di pedalaman sana. 50 ekar, 1000 ekar, 5000 ekar. Dirampas di pedalaman sana, di Suk sana. Tuan-tuan pergi ke Persiangan, pergi ke Pekan Bawang. Sebelah tu ada kampung Murni, tak ada geran. Sebelah tu ada kampung Sentosa, tak ada geran. Sentosa, tak ada geran. Subhanallah, tuan-tuan. Orang kampung hidup ni, dia kata PTI, saya hentak nama PTI apa? Kau yang PTI. Itu kedudukan dia. Cukup dahsyat ini. Sebab itu hari ini rakyat marah bila kita sebut tentang bangkit 2 yang kita nak buat 28 hari bulan ini. Tuan-tuan, daripada kinabatangan, daripada kalabatan, telefon mari. Boleh tak dia kata Presiden, kita buat begini. Buat macam mana? Kita buat mogok lapar. Tak tahan aku tak boleh dah puasa. Kau orang nak buat. Saya kata dengan dia orang, yang orang kampung ni pula tuan-tuan, yang orang kampung ni. Orang kampung ni. Bila kita nak buat, apa dia SMS kita? Apa dia telefon? Ada sedia makan? Ui. Ada sedia kenderaan? Ui. Ada sedia minyak? Ui. Ada sedia penginapan? Macam tu anak ajar dia. Aku kata dengan dia orang, kumpul ramai-ramai pada tu, kau orang tahu tak? Aku buat ini untuk kau orang semua. Kamu faham tak? Kalau kamu tidak faham apa macam? Saya sebiji pasir, sebiji batu pun tidak ada di Sabah ini. Hanya ada 2 biji saja. Baru dia faham. Aku buat, kalau kau 10 ekar, nanti 1 ekar. Awal IP, saya John 1 ekar. Saya Agus 1 ekar. Saya Edward bagi 5 ekar. Nak kena terang macam tu tuan-tuan kepada mereka ini. Kena cakap jelas-jelas. Boleh telefon pukul 11 malam awal IP. Boleh hantar tak? Apa-apa makanan, kami tidak ada makanan. Dia duduk di rumah tu, kita dah bagi rumah sewa. Malam tu. Aku pun Allah kesian dengan ayah aku ni. Pergilah beli roti canai, buku-buku pergi. Sampai di sana, tengok kereta macam kereta aku juga. Kita nak ceramah hari ni macam baik. Kereta macam kereta aku juga. Oi juga, sama. Masuk dulu kita basuh dia. Baik kamu duduk semua dia sampai dia orang yang balik. Kamu ingat balik ayah ni. Jangan bagi mic. Jangan bagi mic. Aku tolong sama kamu sekarang tak dia benar tak Abimah. Baru dia faham. Tak banyak nak cakap ni, banyak nak cerita ni. Geram ni. Kita kena semangat, kena bangun. Pas tak boleh jangan lekuk lama. Kena bangun sekarang. Kena buat kerja sudah. Kena raise sudah. Tambahan pula tadi Cikgu Wahid sebut tentang tarbiyah. Kita di Sabah ini ada ulama. Bolehlah Cikgu Wahid bagus kami ulama. Tak pernah dengar. InsyaAllah ayat ulama ni boleh jadi ulama balik. Tegakkan agama maksudnya kita ada Tuhannya. Tegakkan agama dalam semua keadaan. Sama ada dari YB, sama ada orang kampung. Memerintah cara Islam. Yang dia faham puasa zakat haji, kahwin main kompang, nasib baik lembu tak kompang. Itu dia. Ini sasaran dakwah kita. Siapa lagi? Ada 5-6. Termasuk orang-orang yang mendatang. Ini sasaran dakwah kita, tuan-tuan. Saya pergi ke Pulau Mabul. Kenapa? Kerana itu sasaran dakwah kita. Mereka ini tak faham apa tentang PAS, tentang perjuangan. Kita kena beri faham. Ini landscape politik di negeri Sabah. Dan seterusnya ialah orang-orang yang bukan Islam. Cuba saudara bayang. Ni saya sebut ni. Dalam program, saya bersama dengan Kelakar Untul. Saya bersama dengan John Junu. Saya bersama dengan Stephen Sadu. Ni semua non-Muslim. Kelakar Untul tengok saya sampai pada Kalimantan. Dia koyak Quran kan? Kita tahu. Dalam ceramah tuan-tuan, 2-3 kali saya ceramah dengan dia. Lepas pada itu dia seronok dengan ceramah. Sebab saya mengatakan tuan-tuan, tadi saya sampai di sini. Semendak-semendak mau salam sama saya. Saya pun teringin mau salam. Sebagai seorang jantan, itulah nama dia. Tetapi saya perjuangan namanya Parti Islam Se-Malaysia PAS. Parti saya bersandarkan agama. Agama mendidik saya supaya menghormati perempuan. Islam cukup menghormati perempuan. Bagaimana Islam menghormati? Islam, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan emas di muka bumi ini. Khas untuk orang perempuan. Maka bila orang perempuan pakai, dia dapat pahala. Orang lelaki pakai, dia dapat dosa. Dia satu-satu. Maknanya, penghormatan yang kita berikan terlalu tinggi kepada orang perempuan itu. Sebab itu saya sampai tadi, saya tidak salam sama ibu-ibu, sama adik-adik perempuan, sama-sama dak semua. Kita beritahu, ini sasaran dakwah kita, tuan-tuan. Kemudian kita sebut, pemimpin kena jadi orang baik. Ni saya nak bagi ustaz-ustaz, tolong main peranan ini. Mereka tidak tengok ulama. Tidak ada ulama. Lalah di Saudi jadi sahibul sama'ah.
naik pentas, tak apalah. Begini tuan-tuan, bila kita menyebut tentang arak, tentang judi, saya menyebut sebagai pemimpin kita sambung, kita kena jadi orang baik. Saya sebut saya orang baik. Saya tidak menghisap rokok, saya tidak minum arak, saya tidak berjudi, saya tidak main perempuan, kecuali isteri saya. Sebab nak beritahu kepada mereka, pemimpin mesti ada akhlak. Tugas Parti Islam se-Malaysia, tugas anda semua berat dalam perjuangan ini. Anda bukan berada dalam PAS sebagai ahli dia. Anda berada dalam PAS bukan sekadar dengan pegang jawatan. Anda duduk dalam PAS mempunyai tanggungjawab yang paling besar. Madamu anda di sekeliling, di mana juga, seperti mana Tuan Haji Hamzah buat tadi. Ini tanggungjawab kita semua untuk menyampaikan risalah perjuangan kita ini, tuan. Bukan kita berada di Sabah. Di Semenanjung buat kuliah ribu-ribu orang datang. Ada Ustaz Azhar Idrus. Kita mana ada? Saya berhubung dengan Ustaz Azhar Idrus nak bawa datang Sabah. Oh, tak boleh share. Jadual anak tahun depan aku dah penuh. Cuba saudara bayar, nak buat macam mana? Ini kita kerja kita cukup berat di Sabah. Anda ni orang pilih. Allah pilih anda duduk di depan ini. Bukan saja-saja duduk atas kursi ini. Allah pilih kita. Allah letak kita di atas satu landasan yang betul. Sebab itu tanggungjawab kita di pihak muslimat besar. Ini muslimat isteri suami di rumah, suami nak keluar berjuang, dia tegur. Bang, duk pergi buat korban. Dia muslimat ni tak payah kata, bang, saya tak kenal abang pergi. Tak payah. Dia kata, bang, hujan di luar tempat penat, dia bang keluar kan demam pula. Dia cakap begitu saja, cuaca yang besar, terkejut suami. Bukan dia kata, jangan pergi. Bang, hujan di luar tu bang. Macam tak mau berhenti pula. Ya, suami nak keluar, nak pergi surau. Terduduk suami tak kursi. Itu saja muslimat. Tapi kalau muslimat tunggu di rumah, dengan kata, bang, saya cukup sokong abang. Ayah saya nak abang mati dalam perjuangan. Ini isteri saya kata kepada saya, tuan-tuan. Isteri saya menyebut begini kepada saya. Saya nak abang mati dalam perjuangan seperti mana Ustaz Fadinul. Saya nak abang teruskan perjuangan ini. Apa nak jadi abang terus? Saya jaga anak di rumah. Penat dan takut saya jaga, insya-Allah. Saya yakin abang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang berjuang. Kalau itu suami mendengar ucapan isteri, tuan-tuan, ya Allah. Ini dia abang nak dengar, abang. Pengaduh kepada kau tahu tak boleh lagi. Bes. Jangan sebutlah setinggi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Itu saja. Muslimat kena main peranan, kena kerahkan. Kita tak boleh tunggu lagi. Dunia ini tak boleh tunggu. Suasana ini tak boleh tunggu. Tak boleh harap UMNO dan Barisan Nasional, tuan-tuan. Kalau mereka melanjutkan lagi sistem ini, pemerintahan ini, mereka sambung lagi 5 tahun. Kita akan tunggu terus penderitaan demi penderitaan kesesaran, demi kesesaran yang rakyat akan terima. Minyak naik, tak ada apa-apa. Mana ada rakyat bangun minyak naik? Senyap. Mentadabah duit rakyat, senyap. Tuan-tuan, itu sebabnya hari ini saya mari walaupun jauh, dan saya ucap terima kasih atas jemputan ini. Dan diberi kepercayaan untuk berucap. Kerana saya lihat Sabah ini yang dikatakan deposit bagi UMNO dan Barisan Nasional, kita mempunyai tanggungjawab untuk menyatakan tidak kepada UMNO dan Barisan Nasional di negeri Sabah. Kita ini. Bukan orang. Apa ada Sabah? Sambung lagi. Tentera laut ada di Sabah? Tak ada di Sabah. Ada tentera darat? Oh, ada tentera laut di Sepanggar. Itu bukan tentera laut Sabah. Itu tempat simpanan kapal selam puaka itu. Nak lindung daripada Semenanjung. Diletaknya di Sepanggar. Bukan tentera laut Sabah. Apa dia? Tentera darat. Mana batalion dia? Yang ada di Langkawi, pinjam saja. Hanya sekadar program-program untuk PGI. Nak tangkap PGI pun. Bukan untuk tentera laut Sabah. Tuan-tuan, lapangan yang ada belajar menembak di Kota Belud, mati orang kampung habis. Orang kampung susah. Pergi carilah serpihan-serpihan peluru. Nak jual daripada besi buruk. Mati orang kampung. Bom meletup. Dipotongnya pagar dan sebagainya untuk cari barang itu. Bukan untuk Sabah itu. Itu tentera laut, tentera darat, tentera udara. Mana di Sabah? Sabah tidak apa. Ilek kucing. Duit ini hemat dapat cari ayat. Oh, itu bahasa baru keluar.
Duit timih mahabat calon. Maksudnya duit tak ada terkasih cabut lagi. Betul kan? Bukan duit segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Maksudnya ialah saya nak menyebut bahawa Sabah kering kontang. Pimpinan kita tidak ada. Sebab itu bila sebut tentang pemuda, saya berada dalam Dewan Pemuda Muktamar baru ini. Saya kasih kepada pemuda. Saya sebagai ketua pemuda 6 tahun, tuan-tuan. Sebelum ketua pemuda, naik ketua pemuda 1 tahun, 1 penggal. Sebelum naik ketua pemuda, setiausaha pemuda 1 penggal. Sebelum setiausaha pemuda, esko pemuda 1 tahun. Esko, setiausaha, naik ketua. Di mana tak pernah jadi lah. Nak sebut kepada tuan-tuan, sayang kepada pemuda ini. Sebab pemuda ini pewaris kepada perjuangan masa depan parti. Masa sihat inilah nak berjuang. Saya nak sebut saudara-saudara, tua-tua begini, salah makan sikit, masuk bilik air pula 2-3 kali pagi tadi. Duduk kat depan, pening kepala, cakap dengan Ustaz Zul. Entah orang muda Ustaz, masa ni entah nak jual, dah tua macam anak ni. Tak ada lah, batuk pun dah bergaduh. Sakit lutut, pening lama. Duduk atas kursi lama-lama, lengah belakang. Masa sihat, masa muda inilah nak latih diri kita sebagai pejuang. Ini orang cari pemuda salahkan mana? Adalah 2-3 orang. Tak. Kita nak jadi pemuda ini, pemuda di depan tiang. Pemuda yang menjadi harapan kepada rakyat. Timbul masalah rakyat, ada pemuda di sana. Saya ucap tahniahlah kepada YDP kawasan. Saya sampai malam semalam, YDP yang menggantung bendera di tengah Pekan Batu Sapi. Bersungguh dia sebagai guru, sanggup turun. Mana ada orang boleh buat begitu? Boleh turun, boleh pegang bendera, boleh pacak. Allahu Akbar. Tuan-tuan bertuah kerana ada orang yang berani. Tak semua orang boleh buat. Maka ayo kita bangun bersama. Bangkit bersama untuk mendukung inspirasi dan juga ucapan tema YDP tadi. Tuan-tuan, kerja kita besar di sini. Maka saya mengharapkan tuan-tuan untuk kali ini buatlah sesuatu yang terbaik, kerana datang kepada sini dengan satu harapan supaya disebut oleh YDP tadi, pemuda tunggak dan juga muslimat sebagai ubur. Tunggak dan ubur ini kena main peranan yang sungguh. Muslimat ramaikan lagi pengikut, pemuda ramaikan lagi pengikut. Lahirkan ikon, bukan ikon di Dewan Pemuda sebagai petunjuk arah. Siapa ikon? Sebagai petunjuk arah kepada pemuda itu sendiri yang digeruti oleh musuh kita. Biar kita boleh challenge tuan-tuan dengan pemuda-pemuda UMNO yang tak boleh diharap itu. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan di hujung ini, panjang bercakap ini, tidak lain dan tidak bukan satu kelainan selepas ini. Kemudian dalam pilihan raya ini, buatlah yang terbaik untuk kali ini. Bagi kita hantar satu-satunya daripada Batu Sapi yang disebut dalam Dewan Pemuda, anak sulung itu. Hantar daripada Batu Sapi ini. Boleh? Boleh? Boleh bangun? Boleh? Bangun! Boleh bangun! Tak bangun? Bangun! Takbir! 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 Muslimat macam tak semangat dia gitu. Dia macam nak tidur lagi tu. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih banyak. Sila duduk. Kita teruskan perjuangan ini. Siru ala barakatullah. Teruskan perjuangan. Mudah-mudahan anda diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. In tasrullah ayasurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita tolong agama Allah, pastinya Allah menolong kita insya-Allah. Yakinlah dengan hakikat itu bahawa perjuangan kita ini sedang diterima oleh masyarakat. Perjuangan kita ini sedang dinanti-nantikan oleh rakyat. Kalau dulu orang tak kenal PAS, sekarang orang kenal sudah PAS. Selepas meminta bangkit 1, 2, 3 bangkit tuan-tuan, orang mencari-cari kita, ramai pihak mencari kita, termasuk UBF mencari kita, memberi banyak maklumat kepada kita tentang negeri Sabah ni tuan-tuan. Mereka melihat PAS sebagai harapan. Mereka melihat PAS berganti USNO. Ini saya sebut majlis ni tuan-tuan. Mereka nak PAS bertanding 32 kursi. Walaupun ada 35 kursi Melayu Islam, mereka nak PAS bertanding 32 kursi supaya PAS dominan mengganti USNO di negeri Sabah. Ini harapan daripada orang-orang intelek yang berada di negeri Sabah ini.
selepas mereka melihat bangkit baru-baru ini. Dan saya ucapkannya sokongannya padu Dr. Tuan Haji Abdullah yang beliau bersama dengan kita. Walau sebagai orang lama, beliau boleh berbaris bersama. Alhamdulillah, harakah masuk gambar dia tengah berjalan. Harakah terkini. Saya ucap syukurlah harakah boleh masuk. Walaupun aku tak masuk. Walaupun nama aku tak disebut. Tak apa. Apa nama nak sebut jangan. Biarlah kita ni dikenal di langit, tak dikenal di bumi. Tak apa. Esok layu-layuan kan. Tak apalah tuan-tuan. Maknanya kita harap sabar buat sesuatu yang terbaik kali ini. Muslimat, ayo anda bukan sekadar hayung buayan, tetapi anda menggegar dunia ini. Menggegar dunia ini dengan buayan itu. Lahirkan anak-anak yang hebat. Kalau di bumi Palestin, kita dengar cerita anak kena tembak dengan Israel, dengan Yahudi laknatullah. Dia menangis seorang muslimat. Kenapa menangis? Aku tidak ada anak lagi. Setelah anak yang 5 ni pergi lelaki ini, aku tidak ada anak lagi untuk dipersembahkan kepada Allah. Kerana para syuhada ini, dilahirkan para syuhada, mereka ini akan menjadikan diri kita nanti insya-Allah boleh memberi syafaat di waktu kita nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirkan anak-anak yang begitu insya-Allah. Tuan-tuan, sekadar itu terima kasih kepada semua yang hadir. Tahniah kepada anda semua kerana anda merupakan orang-orang yang hebat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan, dengan kekuatan untuk berada dalam majlis ini. Dan sehingga majlis ini habis, bincang dengan baik, tanya dengan baik, tanya Tuan Haji Hamzah banyak-banyak, muhasabah dia betul-betul supaya dia boleh berturunkan ilmu selama 25 tahun dia memimpin penama Pak Sabah ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa dan terlebih cakap yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang huduh tu daripada UMNO dan Barisan Nasional. Dengan itu kita sama-sama baca surah Al-Fatihah sebagai tanda merasmikan muktamar PAS Kawasan Sadakan kali ke-22 dan PAS Kawasan Batu Sapi kali yang ketiga. Al-Fatihah. Alhamdulillah.